Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala telah berkata ia, ya Adamu, hai Adam, ambihum, kabarkanlah oleh engkau akan mereka, bi asma'ihim, akan nama-nama sekaliannya. Falama, maka manakala amba'a telah mengkabarkan ia hum akan mereka, bi asma'ihim, akan nama-nama sekaliannya. Qala telah berkata ia, alam, adakah telah tidak aku katakan, lakum bagi kamu, ini bahwasanya aku, a'lamu, aku mengetahui, ghaiba yang ghaib, as-samawati, di langit-langit, waw dan al-ardi, bumi. Waw dan a'lamu, aku mengetahui, ma, akan apa yang tubduna, kamu sembunyikan. Waw dan ma, apa yang kuntum, tidaklah kamu taktumuna, tubduna, kamu zahirkan. Waw dan ma, apa yang kuntum, tidaklah kamu taktumuna, kamu sembunyikan. Telah berkata ia, hai Adam, kabarkanlah oleh engkau akan mereka, akan nama-nama sekaliannya. Maka manakala telah mengkhabarkan ia akan mereka, akan nama-nama sekaliannya, telah berkata ia, adakah telah tidak aku katakan bagi kamu bahwasanya aku mengetahui yang gaib di langit-langit dan bumi, dan aku mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang telah kamu sembunyikan. Okey, Kain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala telah berkata ia, ya Adam, hai Adam, ambihum, kabarkanlah olehmu akan mereka oleh asma'ihim, akan nama-nama sekaliannya. Kabarkanlah oleh engkau akan mereka bi asma'ihim, akan nama-nama sekaliannya. Falamma, maka manakala falamma, maka manakala amba'ahum, telah mengabarkan engkau, telah mengabarkan ia akan mereka bi asma'ihim, akan nama-nama sekaliannya. Qala telah berkata ia, alam, adakah telah tidak aku katakan, lakum bagi kamu, ini bahawasanya aku, a'lamu, aku mengetahui, ghaiba yang ghaib, as-samawat, di langit-langit, wa dan al-ardi, di bumi, wa dan a'lamu, aku mengetahui, ma, akan apa yang tubdu, kamu zahirkan, wa dan ma, apa yang kuntum, telah adalah kamu, taktumuna, kamu sembunyikan. Telah berkata ia, hai Adam, kabarkanlah oleh engkau akan mereka, akan nama-nama sekaliannya. Maka manakala telah mengabarkan ia oleh akan mereka, akan nama-nama sekaliannya, telah berkata ia, adakah telah tidak aku katakan bagi kamu bahawasanya aku mengetahui yang gaib di langit-langit dan di bumi, dan aku mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan akan apa yang dan apa yang telah adalah kamu sembunyikan. Yes. Okay, Kak Suzy. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala telah berkata ia, ya Adam, hai Adam, kabarkanlah oleh engkau hum akan mereka
bi asma'ihim akan nama-nama sekaliannya. Falamma maka manakala amba'ahum telah mengkabarkan ia akan mereka bi asma'ihim akan nama-nama sekaliannya. Qala telah berkata ia, alam adakah telah tidak aku katakan lakum bagi kamu ini bahawasanya aku a'lamu aku mengetahui ghaibah yang gaib as-samawati di langit-langit wa dan al-ardi di bumi wa dan a'lamu aku mengetahui ma akan apa yang tubduna kamu zahirkan wa dan ma apa yang kuntum telah kamu taktumuna kamu sembunyikan. Telah berkata ia, hai Adam, kabarkanlah oleh engkau akan mereka, akan nama-nama sekaliannya. Maka manakala telah menghabarkan ia akan mereka, akan nama-nama sekaliannya, telah berkata ia, adakah telah tidak aku katakan bagi kamu bahawasanya aku mengetahui yang gaib di langit-langit dan di bumi. Dan aku mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang telah kamu sembunyikan. Okey. Saya nak beritahu sikit. Yang ni kan kita asal kata dia adalah dengan nama-nama mereka. Tapi di sini yang dia nak kabarkan tu, nama-nama tu itu bukan mereka, bukan manusia. So dia tak sesuai kita letak perkataan mereka. So di sini kita tukar dia menjadi sekaliannya. Okay. Dan ba ni dia pun tukarkan supaya dia tak terasa janggal menjadi akan. Okay. Ini konsep ni dia sebahagian daripada sistem balaghah. Balaghah itu kita boleh definisikan dia sebagai kesenian bahasa Arab, ilmu balaghah. Nanti try Google ilmu balaghah tu macam mana. Harfiah ni dia ada sebahagian sedikit daripada ilmu balaghah. Jadi untuk master, untuk kita pandai ilmu balaghah, kita kena menguasai ilmu harfiah sebab harfiah ni level 1. Ilmu balaghah tu ilmu tinggi lah. Okay. Dia ilmu balaghah ni dia mengajar kita macam mana kita nak memperindah setiap perkataan tu supaya dia tak bunyi dia tak janggal. Macam ni lah contoh dia dengan nama-nama mereka. So mereka ni dia tak sesuai sebab yang dia nak cerita tu bukan manusia tapi ciptaan yang Allah ciptakan yang lain. Siapa tak pastilah ciptaan tu kan. Kisah dia kan. Kisah Nabi Adam, dia disoal oleh Tuhan kan kena sebut nama-nama tu. Kita tak tahulah yang disebut tu sama ada manusia ataupun malaikat ataupun benda lain. So dia letak perkataan mereka itu menjadi sekaliannya. Okay, itu dia punya konsep. Macam mana kita nak ubah perkataan tu. Okay. Next kita buat ulang kaji. Hari tu sebelum Kak Suzy masuk, saya ada ajar huruf jar, huruf ataf dan huruf kana dan kawan-kawannya. So Kak Suzy ada yang sempat belajar huruf nafi. Okay, huruf jar, huruf ataf, kana dan kawan-kawannya dan nafi, dia adalah jenis-jenis huruf. Huruf ni bahasa Arab. Huruf bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, kata sendi. Ataupun kita boleh panggil dia kata tugas. Okey, huruf jar dia macam huruf dan. Macam bahasa Melayu huruf dan daripada yang huruf-huruf yang penambahan ni adalah kata sendi. So dia punya fungsi dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu dengan tata bahasa Arab lebih kurang sama. Cuma dia ada kategori dia dan fungsi-fungsi dia yang tersendiri. Dan kalau dalam bahasa Melayu, dia punya fungsi dia, setiap penggunaan kata-kata sendi tu dia ada bersamaan dengan tanda-tanda wacana. Contoh macam maka, daripada, sesungguhnya, kena ada koma ataupun tak ada koma, itu dia kena dua-dua wacana dengan dia punya kata sendi. Kalau bahasa Arab,
dia tak ada wacana. Wacana satu je, koma. Kan setiap yang kita tengok dalam hadis ataupun dalam Quran tak ada. Selalunya dalam hadis dia ada koma kecil tu kan. So huruf kata sendi ni, dia setiap kata sendi ni dia ada fungsi-fungsi dia. So macam huruf jar dia membariskan kalimat isim. Bila ada kemasukan huruf jar, selepas kemasukan huruf jar tu, dia punya kalimat tu mesti baris bawah. Dan kalimat tu mestilah kalimat isim. Bukan semua perkataan. Kalimat tu maksud dia perkataan. So contohnya, surah cuba tengok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bismillahi ataupun Allahi. Bi ismi. Ismi tu asal dia ismun. Tapi bila masuk huruf jar, dia kena baris bawah. Sebab ismi ni dia adalah kata nama. Bila masuk huruf jar, mi tu kena baca baris bawah. Asal dia baris depan, ismu. Lepas tu kita kena baca bismi. Kalau kita ternampak orang tulis ismun, maksudnya salah yang dia kena baca bismi. Kita kena tulis bismi. Okay, huruf jar dia ada berapa? 17. So ni kita kena ingat. So apa kerja huruf jar? Membaris bawahkan kalimat isim di akhirnya. Contoh surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismi. Bi tu huruf jar. Allahi. Apa ni? Lam tu pun huruf jar. Dia Allahi tu ada lam kat situ tau. Tapi dia buangkan. Bismillahirrahmanirrahim. So alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi tu lam. Lillahi. Okay, huruf yang kedua adalah huruf ataf. Huruf ataf menyambungkan isim dengan isim ataupun kata nama dengan kata nama. Yang ni fungsi dia sama dengan bahasa Melayu, tata bahasa Melayu, dan dia menyambungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Contohnya bola dan makanan. Bola dan meja. So sama. Cuma dekat sini bahasa Arab dia menyambungkan kata nama dengan kata nama ataupun kata kerja dengan kata kerja. Contoh kata nama bola dan meja. Kalau kata kerja telah memakan dan telah minum. Contoh dalam bahasa Arab surah Fatihah ayat ke-7. Waladdo. Isim. Dan tidak mereka sesat. So apa yang dia menyambungkan kat sini? Wow tu. Al-makhdubi dengan al-dhalina. Orang-orang yang dimurkai dengan orang-orang yang sesat. So al-makhdubi al-dhalina. Orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Okay, dapat tak? Kena buka Quran tau. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan segala yang telah memberi nikmat oleh engkau atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan tidak orang yang sesat. So wow ni fungsi dia menyambungkan al-maghdubi dengan ad-dallina. Isim dengan isim. Kata nama dengan kata nama. So kalau kata kerja dengan kata kerja, Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah ayat 3. Wa yuqimu. Dengan yang tersembunyi dan mereka mendirikan. Yu'minuna dengan yuqimuna. Mereka mendirikan. Mereka beriman dan mereka mendirikan akan solat. So wow kat sini dia ada isim dengan isim dan fi'il dengan fi'il. Isim dengan isim al-ghaibi dengan yang tersembunyi as-salata akan solat. Lepas tu yu'minuna dengan yuqimuna, mereka beriman dan mereka mendirikan.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata, iaitu segala yang mereka beriman dengan yang tersembunyi dan mereka mendirikan akan solat. Mereka beriman itu adalah kata kerja. Yuqimuna, mereka mendirikan itu adalah kata kerja. Jadi waw di tengah-tengah itu fungsi dia menyambungkan ayat kata kerja dengan ayat kata kerja. Yu'minuna, yuqimuna. Okey, kalau untuk huruf kana dan kawan-kawannya. Wah, akhwatuha ni kawan-kawan dia, satu grup. Nabila nak tanya, sambungkan kata kerja dengan kata nama pun boleh ke? Tak ada. Dia tak boleh kata kerja dengan kata nama. Dia kata nama dengan kata nama ataupun kata kerja dengan kata kerja. Okey. Terima kasih. Okey, huruf kana, kata sendi kana, inna, anna, lakinna, ka anna, laitala, ala. Inna, dia kerja dia adalah menasabkan isim, merofokkan khabar. Okey. Menasabkan tu maksudnya baris atas, merofokkan tu adalah maksudnya baris bawah. Contoh, buka surat 3, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Okey, menasabkan isim, merofokkan khabar. Al-lazina tu isim, kafaru tu adalah khabar dia. Khabar di sini adalah predikat yang diterangkan bahawasanya segala yang telah ingkar mereka. Siapa yang ingkar kat sini? Bahawasanya segala yang ni orang. Bahawasanya segala yang telah ingkar mereka. Jadi predikat tu khabar. Predikat maksudnya huraian kepada subjek. Subjek kat sini damir yang ada dalam kafaru tu. Okey, subjek, predikat. So kalau dia mengambil tempat predikat yang menghuraikan, so dia di dalam kategori khabar. Okey, khabar benda yang kita huraikan selepas subjek. Contoh apa ya? Contoh ayat bahasa Melayu. Ali telah menendang bola sehingga masuk ke tiang gol. Jadi menendang bola, ayat selepas bola tu adalah predikat. So subjek dia adalah bola. Okay, dapat tak? Ali telah menendang bola sehingga masuk gol. Jadi masuk gol tu adalah predikat, khabar. Subjek dia tu adalah bola. Okay. Yang pembuat dia adalah Ali. Jadi innal ladzina kafaru. Kafaru tu adalah predikat, khabar ataupun predikat. Okay. Yang inna itu adalah huruf kana. Allazina isim, kata nama. Okay. Faham tak? Innal ladzina kafaru. Kerja huruf kana adalah menasabkan isim, merofokkan khabar. Khabar adalah predikat. Innal ladzina kafaru. Contoh ayat 6. Ayat 6 surah Al-Baqarah. Okey, kalau bahasa Melayu dia membaris ataskan kata nama dan membaris depankan khabar. Okay. Innal ladzina kafaru. Wow. Baris depan khabar dia, baris atas dia punya isim. Okay, dengan syarat lepas inna, lepas inna tu dia mesti isim. Innallah, contohnya innallah ghafurun. Allah ni isim. Baru dia akan berfungsi seperti itu. Baru inna ni akan berfungsi seperti huruf inna lah. Kalau Allah ni bukan huruf isim, bukan kalimah isim, dia fungsi dia dah tak adalah kat situ. Dia just letak je kat situ je lah. Okay. Boleh ke?
Okay, huruf nafi yang kita baru belajar hari tu, fungsi dia senang je, menafikan ataupun menidakkan, menyangkalkan. Macam tu. Ada in, kalla, lam, lama, lan, la, laisa, ma, lata. Bukan pun dia juga boleh dikategorikan sebagai tidak. Contoh, hari tu saya bagi contoh apa? Tidak. La. Ma, tidak. Lama, tidak. Ma tidak. Ayat 10 Dekat surah tidak mereka. In, kalla, lama, lan, Dan la, laisa, laisa. ma, lata. Surah Baqarah ayat 6. Ayat 6 Ayat 6. Inna tadilah. Inna. Tak, ni bukan inna. Ayat 6 Al-Baqarah. Apa ni? Ayat 7. Ayat 8 lah. 8. Ayat 7. Dan tidak 8. mereka dengan orang-orang yang beriman. Last kali tu. Wa ma hum bimu'minin. Ataupun dan lakin dan tetapi. Tidak mereka sedar. La. Ayat 6. Ayat 12. La yash'uruna. Tidak mereka sedar. La itu huruf nafi. Ma huruf tidak. Contoh. Okay, tip macam mana ma tu boleh jadi huruf. Asalnya ma tu isim mausul. Tapi kenapa dia boleh jadi huruf nafi? Sebab dia bersilang dengan illa. Yes. Bersilang dengan illa. Okey. So, apa fungsi huruf jar? Membaris ataskan kalimat. Huruf jar membaris bawahkan kalimat isim. Di akhirnya. Huruf ataf menyambungkan kata nama dengan kata nama, kata kerja ataupun kata kerja. Lepas tu huruf kana dan kawan-kawannya membaris isim. membaris Kata nama dan merofokkan baris bawah khabar predikat. Bukan baris bawah, baris depan. Baris depan. Baris depan. Okey, lepas tu huruf nafi menidakkan ataupun menafikan. Okey, lepas tu kita buat latihan sorof sikit. Okey, ini yang saya merahkan ni adalah huruf sakit. Dia ada huruf sakit. Huruf kat sini bukan kata sendi ya. Huruf ni bahasa Melayu huruf. Okey. Huruf waw. Badawa. Asal tu berduna ni ba, dal dengan waw. Waw ni huruf sakit. So kita tak payah bagi contoh huruf sakit. Huruf sakit ni susah. Huruf sakit ataupun kita boleh panggil huruf ilat. Okay, huruf ilat ada berapa? Alif, waw dengan ya. Semua perkataan yang ada tiga huruf ni dia ada masalah sikit untuk dia bukan ada masalah. Dia complicated. Sangat sukar untuk buat perubahan. Okay, so saya tak sentuh huruf sakit. Saya sentuh huruf yang normal-normal je. Okay, contohnya ni yang biru-biru ni normal lah. Okay, ambil aqlamu taktumuna. Okay, first step, macam mana kita nak buat penukaran? Ambil. Dia ambil apa? Khabarkanlah. Khabarkanlah oleh engkau. Adalah satu perintah. Khabarkanlah oleh engkau. Betul tak? Betul tak? Bunyi dia macam satu perintah kan? Ataupun satu arahan. Betul. Khabarkanlah oleh engkau. Jadi dia jatuh menjadi kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab adalah amar. Okay, amar. Okay, amar ada 6 pecahan saja di sini ya. Ambil khabarkanlah oleh engkau. Jadi dia jatuh dalam kotak yang
Pertama. Ijal. Sini. Ambil. Okey. Engkau. Anta. Engkau. Anta. Ada domir anta, kata ganti nama anta. Bilangan dia mufrad. Pihak dia, pihak yang kedua, lelaki. Muqatab. Muzakkar, muqatab. Zakar tu lelaki, mukatab tu apa? Pihak kedua. Oh. Pihak kedua. Okey. Ambil. Macam mana nak tukar kepada khabar kalau oleh engkau? Tukar kepada aku kabarkan. Aku kabarkan Aku kabarkan. Okey. Langkah pertama macam mana nak tukar? First kita kena buang tambahan. Buang tambahan dia. Jadi apa yang tinggal kat sini? Nun, ba, hamzah. Okey, lepas tu kita buka kamus. Nun, kita cari nun, ba dengan hamzah. Kita cari dia dari bab yang keberapa? Cari. Lepas tu kita jumpa dia bab 3. Bunyi dia macam mana? Bab 3 bunyi macam mana? Fa'ala yaf'alu. Jadi ba tadi ba nun ba hamzah jadi naba'a yan ba'u. Naba'a yan ba'u. Jadi kalau aku kabarkan buang ya kita lagi 10 minit. Buang ya tukar masuk jadi alif. Jadi amba'u. Okey. Aku kabarkan amba'u. Okey. Clear tak dia punya step, langkah-langkah dia? Akak tak faham sikit. Kenapa dia masuk kategori bab 3 tu ya? Sebab 3 tu dia memang formula dia dari dulu. Formula tata bahasa Arab. Okay, dia memang dalam kamus ada macam ni. Bab 1 sampai bab 6. So, kita dah kamus ni tapi tak berapa ngerti lagi nak tengok. Kamus, okay. Kamus tu kita kena cari huruf ni. Nun, ba dengan Nun, a. ba, hamzah. Okay. Bila dah tak, kita jangan cari ambil ya. Ambil memang tak ada dalam kamus. Kita cari nun, ba, hamzah. Nun, ba dengan hamzah. Kita akan jumpa, nanti dia akan beritahu dia dari bab berapa. So bab 3. Dari bab 3 ni. Lepas tu baru refer kat table ni lah. Okay. Yes. Bab 3 ni jumpa yaf'alu. Jadi yaf'alu ni fi'il mudhari'. Ia berbuat. Jadi kita just replace dia. Nun ba'a ni jadi amba'a jadi bunyi macam mana tadi? Amba'u jadi sorry. Nun ba hamzah. Nak ba'u. Jadi na ba'a yam ba'u. Jadi amba'u. Amba'u aku kabarkan. Amba'u. Okey, kita ada lagi 9 minit. Ada apa-apa nak tanya? Untuk huruf. Untuk saraf ke? Latihan saraf? Nak tanya apa-apa? Latihan saraf. Yang ni yang kena buat banyak latihan. So minggu depan rasa macam nak buat quiz. Quiz lisan je. Aduh, ada beli. Quiz, pop quiz. Kalau a'lamu ni dari alama ya? Iya ke? Ain lam mim. Alima yang lamu bab 6.
Ini bab yang bab 6 alif amila yang malu. Okey, kita ada lagi 2 minit. Kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, memang kalau tak ada apa-apa, memang kena stop. Lagi 2 minit lagi. Okey, terima kasih kerana hadir. Kita menamatkan kelas hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Ya. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa?